melalui 3,000 aktivis cyber ini, kita akan dapat menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan lagi berbanding dengan 2008. We admit, kita mengakui bahawa 2008 antara kelemahan kita adalah kempen cyber yang langsung tidak memihak kepada BN. Pada waktu dan ketika itu platformnya kebanyakan adalah pada blog, ya, dia masih lagi tidak wujud secara besar-besaran social media. Tetapi untuk kali ini kita cantumkan pendekatan melalui blog dan juga melalui media sosial, terutamanya Facebook dan juga Twitter dan YouTube dan juga lain-lain juga sebagai satu platform yang penting bagi kita. Dan apa yang saya tekankan kepada aktivis-aktivis tadi ialah bahawa gelanggang alam cyber ini adalah arus perdana bagi pembangkang. Social media is the opposition's mainstream. It is not our mainstream. Our mainstream is the mainstream media. That's why I call it mainstream media. But it is not our mainstream. Maknanya bila kita masuk gelanggang media sosial ni, kita main away. Kita main di gelanggang lawan. So it's a very challenging environment. Satu, sebab mereka dah lama bertapak di situ. Dan kedua, sebab media sosial ini ada kelebihan dari segi anonymity. Dia orang tak payah guna nama sebenar. Dia boleh guna nama fake name, nama palsu, ya. Jadi dengan itu berita fitnah, berita palsu lebih cepat dapat disebarkan melalui media sosial. So satu kelemahan media sosial ini adalah kesahihan berita. Satu kelebihannya adalah dia pantas, cepat nak disampaikan maklumat. Tetapi satu lagi kelemahan adalah kesahihan berita. Berita itu tak dapat dicek, no fact checking dan sebagainya, dan senang untuk disampaikan berita palsu ataupun fitnah. Sebab itu pemuda BN juga melancarkan gerakan menentang pembohongan pembangkang semalam, Gempak, sebagai satu pendekatan di mana kita dapat condition pemikiran rakyat bahawa berita yang bakal disebarkan oleh pembangkang dalam pilihan raya umum yang ke-13 akan datang banyaknya adalah mengikut trend lama, iaitu fitnah dan juga berita palsu dan tomahan yang tidak berasas. Ini penting sebab waktu kempen singkat, 2 minggu lebih kurang, ya, waktu kempen kalau kita ikut trend yang lama, dan kita tidak ada banyak masa nak jawab. Kalau fitnah pun not much time to answer. So amat penting bagi rakyat untuk memahami bahawa trend budaya pembangkang memang ke arah penyebaran berita palsu dan fitnah. Dan apa saja yang kita baca dalam tempoh masa kempen nanti, terutamanya yang datang melalui sumber-sumber pembangkang yang tak berapa sahih, perlu kita terima dengan kita memahami bahawa sebenarnya ini mungkin berita yang tak betul disebabkan trend mereka selama ini yang amat jelas suka menyebarkan fitnah dan berita. Kita lebih suka kendalikan kempen yang memberi tumpuan kepada manifesto kita, positive campaign. Kita nak ceritakan apa yang kita nak buat untuk rakyat dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh tolak kemungkinan, dan memang saya menjangkakan bahawa di pihak pembangkang, kempen itu akan dikendalikan sebagai negative campaign. Mereka akan buat macam-macam serangan terhadap kita. Sebab they already release their manifesto. Jadi tidak ada positive campaign lagi daripada pembangkang. They have no more ideas. That's it. Jadi apabila perkara itu bangkit, maka kita kena jawab. Ya, ada yang tanya saya kenapa kita buat kempen fokus kepada tuduhan pembangkang. Tetapi jawapan saya mudah. Kalau kita tak jawab, kalau kita tak tunjuk bahawa mereka ada budaya suka bohong dan menipu, maka kita tidak akan dapat patahkan serangan mereka waktu kempen. So daripada sekarang ini kita kena condition rakyat dan juga pengundi bahawa inilah budaya daripada pembangkang, ya. So saya rasa bahawa kita lebih suka tumpu kepada isu-isu positif manifesto kita, tetapi isu-isu nak bersihkan nama BN daripada tomahan yang tidak berasas ini perlu juga digerakkan daripada sekarang. Jadi soalan tadi macam mana kita nak buat, saya telah minta BNYCT ada SOP, Standard Operating Procedure, supaya kalau ada apa-apa isu kita jelaskan dengan cepat dan kita sebarkan bahawa ini adalah penipuan, ya.
dan kita akan buat melalui media sosial supaya kita tak payah tunggu untuk surat khabar the next day keluarkan cetakkan berita tersebut. Real time kita akan jawab isu-isu yang bangkit. Fahamkan bahawa kita sedang develop iOS version untuk iPhone dan app ini adalah untuk pilihan raya di mana maklumat-maklumat penting mengenai dasar-dasar kerajaan, fakta-fakta mengenai isu-isu semasa akan dimuatkan dalam app tersebut. Dan kita akan juga muatkan isu-isu tentang ataupun maklumat tentang calon-calon dan sebagainya dalam aplikasi tersebut. Dan ini akan merupakan satu aplikasi yang mudah diguna untuk pengundi rujuk kepada apa-apa isu yang berbangkit dan juga penjelasan terhadap fitnah dan juga tomahan daripada pihak pembangkang. So the app for Android is already ready. For iOS is we will release soon.